Okey, baik. Sekali lagi, selamat pagi kepada semua. Sekarang ni kita ada, tak ramai ni orang. Ada baru 56 orang. Baru 56 orang, tak apa. Baik, pada hari ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu tajuk bentuk 3D. Okey, muka surat 78. Okay, tadi sebenarnya saya dah sediakan bahan-bahan daripada saya terpaksa exit, saya terpaksa restart komputer tadi. Kan? Baik, sekarang ni muka 78. Saya dah buat. Tak apa, dah buat tak apa. Okey. Okey, jadi kalau awak dah bersedia, kita mulakan tajuk bentuk. Baik, tajuk bentuk dan ruang. Kita masuk tajuk yang baru. Kita dah habis tajuk ukuran. Minggu lepas, kita sebenarnya awak dah buat latihan kaji untuk tajuk ukuran besar, jisim dan juga air. Adam, tutup mikrofon. Okey. Jadi minggu ni kita teruskan dengan tajuk 78. Okey. Muka 78. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan bentuk 3D. Baik, 3D dekat sini, D kat sini merujuk kepada dimensi. D dekat sini merujuk kepada dimensi. Tutup mikrofon. Okey. Siapa? Adam, tutup mikrofon. Ada Demonia, tutup mic. Thank you. Cikgu tak nampak gambar. Tak nampak? Ada yang tak nampak lagi gambar? Tak ada. Tak, nampak sikit tapi tak. Sikit lagi tak nampak. Cikgu nampak. Okey. D kat sini bermaksud dimensi. Saya tuliskan dekat situ. Okey, tulisan dekat situ sebenarnya dimensi. Okey, harap-harapkan saya tak buat hal pagi ni. Baik. Bentuk tiga dimensi ni paling mudah lah. Yang paling mudah untuk kita faham ialah bentuk tersebut kita boleh pegang. Kita boleh pegang. Contohnya awak punya handphone dekat depan awak tu, awak boleh pegang. Awak boleh pegang dia, awak boleh tengok depan dia, boleh tengok belakang dia kan. Itu maksud 3 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi ialah bentuk yang kita hanya nampak pada lukisan. Itu 2 dimensi. Contohnya awak tengok gambar dekat handphone awak sekarang ni. Dekat skrin awak ni. Awak boleh pegang tak tulisan dekat skrin awak? Boleh pegang tak? Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Kalau saya lukis, kalau saya lukis sebuah segitiga macam ni dekat skrin awak sekarang, awak boleh ambil tak segitiga tu? Tak boleh. Tak boleh. Ya, awak boleh tengok tak bahagian belakang segitiga tu? Tak boleh. Tak boleh. Okay? Jadi ini bentuk-bentuk yang macam ni, yang terutamanya pada permukaan yang macam ni, kita panggil dia bentuk 2 dimensi atau 2D. Okay? Cikgu, saya tak nampak gambar. Tunggu dia loading dulu. Mungkin lambat, internet lambat. Okay, 2 dimensi. Tutup mic. Garis tu cantik. Astagfirullahaladzim.
Okay. Tutup mic. Ini apa tu? Adam, tutup mic Adam. Okay. Okay. Jadi bentuk yang macam ni, macam segitiga ni, saya kata yang awak tak boleh nak pegang kan. Awak tak boleh nak tengok belakang dia. Itu kita panggil dia bentuk 2 dimensi. Okay, bentuk 3 dimensi ialah bentuk yang kita boleh pegang. Kita boleh tengok keliling dia. Kat sini saya ambil satu contoh. Ini kotak. Kalau awak nampak dekat skrin saya ni kotak. Kotak handphone biasa dekat rumah awak kan. Okay, kotak ni berbentuk cuboid. Cuboid. Jadi kalau kotak macam ni, kita panggil dia 3 dimensi. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok keliling dia. Kita boleh tengok atas dia, kita boleh tengok bawah dia, kita boleh tengok keliling dia. Ini kita panggil dia bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi maksudnya kita boleh tengok keliling dia, depan, belakang, atas, bawah kita boleh tengok. Itu 3 dimensi. Okey? Sama juga kalau awak ada pen atau pensel, awak pegang pensel awak tu, awak boleh tengok depan dia, awak tengok belakang dia. Itu bentuk 3 dimensi. Kalau kita bandingkan dengan bentuk segitiga yang saya lukis tadi, kita tak boleh tengok. Kita boleh tengok dia punya belakang dia, kita hanya tengok depan dia saja, permukaan depan dia. Itu 2 dimensi. Itu kalau awak nak senang faham tentang 3 dimensi. Sebenarnya 3 dimensi ni dia punya makna dia sangat luas. Tapi yang paling mudah ialah 3D ni kita boleh pegang. Kita boleh tengok keliling dia. Maksudnya kalau keliling awak ni, awak punya kerusi, meja, awak punya handphone kan, awak boleh tengok keliling dia. Bermaksud itu bentuk 3 dimensi ataupun 3D. 3D. Tutup mic. Ya, tutup mic. Sekejap, saya tutupkan. Kalau Cikgu, saya tak nampak gambar. Tunggu, loading. Alright. Okay, jadi pada hari ini kita akan tengok bentuk-bentuk asas 3 dimensi. Ya, ada kotak handphone. Sebenarnya kita tak nak cerita pasal kotak je. Ada banyak bentuk 3D ni. Tapi kita hanya hari ini kita akan tengok beberapa bentuk 3D yang asas. Okay. Jadi sekarang ni awak rujuk pada buku teks awak ni. Kita tengok bentuk-bentuk ni. Selama ni kita mungkin awak tak tahu nama dia kan. Kali ni kita akan tahu nama dia apa. Okay, kita tengok yang pertama. Gambar kawan perempuan awak ni. Dia sedang memegang sebiji dadu. Sebiji buah dadu. Okey. Dan kalau awak lihat di atas meja dia ada kotak tisu. Kat sini ada cube Rubik. Rubik's Cube. Permainan ni kan. Okey. Dia kata kat sini. Bentuk ini ada 6 permukaan rata. Semuanya sama besar. Semuanya sama besar. Ada 8 buku. Ada 12 sisi. Tutup dulu mikrofon. Adam ni. Okey. Ada siapa buka mic lagi tu? Ada 12 sisi. Dadu ini bentuk kubus. Okey, ini kita panggil dia bentuk kubus. Bentuk kubus. Okey, bentuk kubus tu macam mana? Okey. Mari saya besarkan gambar dia. Okey, kita besarkan gambar dia. Okey. Apa yang dia maksudkan ada kat situ 8 bucu. Okey, bucu ini ialah yang tajam ni. Yang tajam dekat hujung ni yang saya highlight ni. Okey? Bucu yang tajam-tajam ni. Ini kita panggil dia bucu. Kalau kat rumah bucu meja lah, awak jangan terantuk sebab bucu meja tu tajam. Kalau kena kepala awak benjol. Okey? Jadi kalau bucu maksudnya yang tajam ni. Yang tajam ni. Jadi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi kat belakang tak nampak. 8. 8. Okey, saya tak ada objek yang berbentuk kubus dekat sini. Saya cuba cari bentuk kubus. Kalau awak lihat gambar-gambar ni, tengok ni. Dekat skrin awak ni, ini objek-objek yang berbentuk kubus. Bentuk kubus. Okey.
ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil dia cube. Cube. Kalau cube dia dia mesti keluar gambar Rubik's Cube ni. Yang awak suka main tu kan, kalau awak ada kat rumah. Itu kita panggil dia kubus. Okey, kubus ni sifat dia special Okay, kalau awak lihat dia kata ada 6 permukaan rata. Permukaan rata ni yang tepi-tepi ni, yang rata ni permukaan dia. Ada 6. Kalau awak tengok dadu kan ada 1 sampai 6 kan. Bukan ada 7, 8, 9. Itu dadu yang lain lah, yang bentuk lain. Tapi dadu biasa 1 sampai 6 dia punya titik tu. Maksudnya dia ada 6 permukaan. Ni permukaan ni. Permukaan rata. Okey. Dan juga ada 12 sisi. Sisi yang mana? Yang panjang-panjang ni. Sisi yang saya tunjuk ni. Yang saya pakai nak pandang ni. 1, 2, 3, 4. Kalau saya highlight lagi senang kot. Sekejap Okey. 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5, 6, 7, 8, 9. Lagi 3 kat mana? Yang kat belakang. Okey. 10, 11, 12. Dia tak nampak. Dia tak nampak sebab dia ada kat belakang. Kan? Tapi sebab ini gambar, kita tak boleh nak nampak kan. Tapi kalau objek sebenar, dia ada 12. So saya kata tadi, bentuk 3 ni kita boleh pusing-pusing dia, tengok belakang dia. Okay? Tapi untuk awak, kan sebab kita guna buku, awak kena bermain-main dengan imajinasi. Seolah-olah benda tu awak boleh pegang, awak boleh tengok belakang dia. Okay? Jadi itu yang dimasukkan sebagai sisi dia ada 12. Ada 12. Lepas tu bucu tu saya kata tadi, bucu yang tajam-tajam tu ada 8. Okay, yang tajam ni. Okay, ada 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu kat belakang tu. Sebab tak nampak kan bucu kat belakang. 8. Jadi ada 8 bucu. Ada 8 bucu. Jadi ini adalah bentuk kubus sebab apa? Permukaan dia ni, semua dia ni panjang dia sama. Yang saya warnakan biru ni, kan? Semua sama panjang. Tak percaya nanti awak ambil buah dadu tu, awak ambil pembaris, awak ukur. Semua sisi dia sama panjang. Tu kita panggil dia kubus. Bukan kotak Biasa awak sebut kotak. Kotak ni ada 2 jenis sebenarnya. Ada 2 jenis. Satu kotak ni berbentuk kubus dan satu lagi yang kawan awak tunjuk ni. Yang satu lagi yang dia pegang ni. Yang ni. Okey, sama. Dia ada 8 bucu juga, sama macam kubus. Ada 12 sisi juga, sama macam kubus. Kan? Tapi permukaan rata dia berbentuk segi 4 tepat. Apa maksudnya segi 4 tepat? Panjang dia tak sama. Panjang dia tak sama. Inilah gambar saya tadi. Hilang pula gambar. Okey. Contohnya macam kotak pensil ni. Kotak pensil ni. Dia sama, dia ada 8 bucu, dia ada 12 sisi, tapi sisi dia tak sama panjang. Jadi kita tak boleh panggil dia kubus. Kita panggil dia cuboid. Cuboid. Okey? Macam saya tunjuk tadi kotak handphone tadi kan? Kotak handphone yang saya tunjuk ni, ini bentuk cuboid. Dia bukan kubus. Sebab apa? Sebab tak sama panjang. Ada yang pendek. Nampak? Sini pendek. Sini panjang. Sini pendek lagi. Ini kita panggil dia cuboid. Tapi kalau kubus, dia macam ni. Semua dia sama panjang. Ini kubus. Yang dekat skrin awak sekarang ni, ini kubus. Okey? Okey, kalau dekat kamera sekarang ni yang saya pegang ni, ini cuboid. Cuboid. Sebutan dia cuboid.
Bukan cuboid cuboid. Tu beza Jadi cuboid, Syed Farin tunjuk apa tu? Dia tunjuk bekas lip pencil bekas lip pencil tu kalau awak tengok dia melengkung. Cuba awak tengok Syed Farin. Awak pegang, dia ada permukaan melengkung, tak boleh. Cuboid dengan kubus persamaan dia semua rata. Sini rata, sini rata, semua rata. Dia tak boleh melengkung. Macam kotak lah. Kubus dengan cuboid. Cuma kubus tu semua sama panjang. Cuboid dia tak sama panjang, dia lain-lain macam kotak tisu kan. Kotak tisu ada yang panjang-panjang macam ni. Kan? Ada yang macam kotak dalam gambar rajah ni. Pernah tengok kan? Kat rumah awak mesti ada. Mesti ada yang macam ni kotak dia, mesti ada yang panjang sikit. Okey? Jadi ada kotak tisu. Ada kotak tisu. Kuatnya. Ingat telinga saya. Pekat telinga saya sebab saya pakai earphone pekat telinga. Okey. Kalau kat rumah awak boleh tengok objek-objek kat rumah tu ada yang bentuk macam ni, macam kubus, dan ada yang berbentuk cuboid. Cuboid. Dalam bahasa Inggeris pun kita sebut cuboid. Jauhnya nak tengok dekat kampung, dekat rumah tak ada ke? Okey. Baik, itu kubus dan cuboid Okey, jadi kalau awak lihat ini perbezaan dia bawah tu. Jadi kubus bentuk dia semua sisi dia sama panjang, tapi sifat lain sama. Ada 6 permukaan rata, ada 8 bucu, ada 12 sisi lurus, dia sama. Kan? Tapi dia punya bentuk permukaan tu aja yang lain. Okey? Jadi bezakan kedua-dua ni, jangan tertukar. Ataupun jangan dua-dua awak sebut kubus atau dua-dua awak sebut cuboid. Lain ni. Alright? Okey, kita teruskan dengan bentuk yang seterusnya ni pula. Ini bentuk yang special Okey, dekat sini yang pertama ialah bentuk piramid. Betul, bentuk piramid. Okey, kan saya Google bentuk piramid ini asal usul piramid dekat Mesir sana dekat Mesir sana kalau awak lihat ini piramid kan dekat Mesir tu. Saya besarkan gambar ni. Badan singa kepala manusia tu. Tapi itu ke piramid, itu Sphinx. Ini kita cerita pasal piramid. Okey, piramid, bayangkan piramid ni telah dibina ribuan tahun dahulu. Bukan ratus ribuan. Kan? Masa tu manusia dia dah boleh bina bangunan piramid ni. Awak tengok besar kan? Awak tengok manusia dekat bawah ni. Ada unta, ada orang. Kecil je kan? Piramid tu tengok sebesar-besarnya. Jadi manusia pada zaman dulu kala pun dia dah pandai membina bangunan besar dan ukuran dia tepat. Ukuran dia tepat seolah-olah dia gunakan komputer. Padahal dulu mana ada komputer nak kira supaya tepat-tepat macam ni. Mana ada kalkulator. Kan? Tapi orang dulu-dulu dia boleh bina piramid dengan bentuk yang sangat tepat. Okey, ini kita panggil dia piramid. Jadi piramid, apa sifat piramid? Piramid ada 4 permukaan rata berbentuk segitiga. Jadi kalau tengok gambar ni, permukaan dia kalau berbentuk segitiga. Permukaan tepi dia, kalau kita tengok dari tepi kan, segitiga. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4 dekat belakang, tak nampak. Okey, lepas tu tapak dia pula, dekat bawah dia, mari saya besarkan gambar ni. Okey. Kita tengok yang kon ni. Kon pula, piramid ni yang ni, bawah ni. Okey. Jadi piramid ni, saya nak pakai pen saya, tapi pen saya ni kan berterabur, dia punya lukisan je. Okey. Dia berbentuk segitiga atasnya segitiga. Ni segitiga. Kan? Jadi dia ada 4 segitiga dekat bahagian permukaan atas dia. Lepas tu tapak dia masuk bawah dia lah, tapak Tapak dia berbentuk segi 4. Ni tapak dia dekat bawah tu. Ni tapak dia berbentuk segi 4. Tapi kita tak nampak sebab dia dekat bawah. Okey.
Okay, saya ikut tapak dia. Okay, tapak piramid ni. Hai. Okay. Sekejap, kena bersabar saya punya pen. Kenapa kau cikgu macam tu? Tak tahu, saya pun tak tahu apa masalah dia. Mungkin dia suruh mungkin aku susah. Susah. Okay, tak apa. Saya kena pakai mouse. Okay. Jadi tapak dia bentuk segi 4. Bawah dia. Okay. Tapi ini piramid tapak segi 4. Ada juga piramid tapaknya segi 3. Ada juga piramid tapaknya segi 3. Jadi piramid ni ada tapak segi 4, ada tapak segi 3. Tapi yang penting ialah bahagian atas ni mesti segi 3. Mesti segi 3. Okay. Sama macam gambar piramid dekat Mesir ni. Piramid ada dekat Mesir. Kalau siapa-siapa yang dapat belajar bersungguh-sungguh, belajar tinggi-tinggi, dapat sambung belajar dekat luar negara, insya-Allah awak dapat pergi Mesir, belajar dekat universiti kat sana. Okey? Jadi Cikgu piramid boleh panjat kan? boleh, tapi dia tak bagi panjat, tak dibenarkan. Bahaya. Sebab awak tengok orang dia kecil je. Piramid ni besar sangat. Awak nampak dari jauh macam tu kan, tapi sebenarnya piramid ni batu-batu dia besar. Ada tak gambar orang tengah panjat Awak tengok, awak bandingkan piramid dia. Kita Google je kan gambar kan. Singa yang besar tu. Okey. Internet. Alamak, kenapa? Yang tu saya tahu. Nanti jatuh. Cikgu kalau jatuh meninggal dunia kat bawah tu. Ya. Saya tahu. Apa kuih tu mah? Piramid itu ada kat Arab kan? Dia bukan guna Awak tengok orang-orang yang panjat piramid ni, awak tengok ni tengok batu dia besar-besar, nampak daripada jauh nampak macam cantik kan, tapi bila dekat-dekat macam ni rupa batu-batu dia, bahaya untuk dipanjat. nampak. Okey, Dia naik separuh je ke? apa dia? Dia naik separuh je ke? Dia tak naik separuh ni pun tak boleh sebenarnya sebab tak dibenarkan. Kerajaan Mesir dia tak benarkan melancong panjat piramid. Tak nampak. Dia jatuh dia mati. Ya. Okey, seterusnya bentuk piramid dah. Okey, ni bentuk favorite awak. Kenapa saya kata bentuk favorite? Sebab awak suka makan aiskrim. Iaitu bentuk cone. Itu sedap. Bentuk cone Aku tak nampak gambar. Ya, tunggu je loading. Maksudnya internet slow. Okey, bentuk cone. Jadi cone ni dia balikkan. Biasalah awak makan aiskrim cone kan. Okey, cone ni dia ada satu permukaan rata. Dekat mana? Dekat tapak dia. Tapak dia rata, bentuk bulat. Tapak dia bentuk bulat tempat awak letak aiskrim tu. Jajan. Untuk mikrofon. Awak ni kelas nak mula nak tanya bila nak habis kelas macam tak belajar je. Tutup mic. Dengar lagu. Siapa pasang lagu tu? Ada lagi tak tutup mic ni? Okey. Baru je mula. Nanti kalau awak susah nak tutup mikrofon, saya terpaksa buat satu hala. Satu hala. Maksudnya satu hala ni saya mungkin buat dekat YouTube. Awak tak boleh bercakap nanti, tak boleh bercakap balik. Awak dengar je saya bercakap. Kan? Boleh je, tapi
tak sesuai untuk belajar kan. Awak ada ramai ni. Okey, ni bentuk favourite awak tadi iaitu cone. Nampak dia letak cone aiskrim dekat sini kan. Okey. Jadi cone ni saya rasa awak selalu jumpa, dia ada satu permukaan rata. Kat mana yang warna kuning ni? Tapak dia rata. Tapi yang bahagian atas dia melengkung. Melengkung ni maksudnya dia berbentuk macam bulat. Dia melengkung. Itu maksud melengkung Kalau rata, dia rata macam meja awak, rata. Okey? Jadi cone ni dia melengkung. Bila awak pegang aiskrim tu, cone tu kan, yang awak pegang tu bentuk dia melengkung. Bahagian atas dia yang bulat tu berbentuk bulatan tu rata. Dan dia hanya ada satu bucu yang tajam yang atas ni. Ini bucu dia, ada satu je. Ada satu bucu. Kalau piramid tadi ada 5. 1, 2, 3, 4. Satu lagi dekat belakang, tak nampak? 5. Ada 5 bucu. Okey? Tapi kon ada satu je yang tajam. Yang biasanya awak gigit kan. Awak gigit kalau aiskrim tu kan, ataupun ada yang buang aja yang bawah tu. Okey? Baik, dan satu lagi bentuk ialah silinder. Ini macam tin minuman ataupun bekas air. Bekas air. Jadi macam tin minuman, tin Coca-Cola ke kan. Silinder ni special dia tak ada bucu. Dia tak ada bucu. Tu saya Farin dia pegang apa tu? Gam. Betul. Okey, gam botol gam. Ya, terima kasih. Semua tengok Syed Farin siapa yang nampak kan? Syed Farin dia pegang botol gam. Okey, botol gam tu bentuk silinder. Botol air, siapa ada botol air kat rumah tu pun bentuk silinder Dan bentuk silinder ni dia tak ada bucu. Dia tak ada bucu. Bila tak ada bucu, dia tak tajam lah kan? Okay. Tapi dia ada dua permukaan rata. Yang mana? Yang atas dengan yang bawah. Saya tak ada lah objek dekat meja saya ni bentuk silinder. Ada tak? Tak ada. Okay? Ada tak bentuk silinder? Tak ada. Okay. Tak apa. Okay. Ada dua permukaan rata. Dan yang tepi tu permukaan melengkung. Dia punya badan itu melengkung. Okay. Kalau awak pegang tin minuman tu, badan dia melengkung, atas dengan bawah dia rata berbentuk bulatan. Okey? Jadi ini kita panggil dia silinder. Silinder biasa orang macam tong gas kat rumah kan, silinder gas. Okey, sebab dia bentuk dia silinder. Alright? Okey, jadi kita tengok. Kita cuba jawab yang bawah ni. Siapa boleh jawab ni? Dia ada satu bucu, satu permukaan rata, satu permukaan melengkung. Bentuk apa? Kon. Dia kata kunci dia satu. Ya, betul. Yang ni kon dia ada satu. Alright. Okey, bawah ni. Apa tu? Dua permukaan rata segi 4 sama. Ada 8 bucu, ada 4 permukaan rata segi 4 tepat. Segi 4 tepat ni bermaksud panjang yang sama. Apa jawab tu salah. Ni, cuboid. Bukan kubus. Bukan kubus tapi cuboid. Okey? Jangan tentukan dengan kubus. Kubus semua permukaan segi 4 sama panjang. Cuboid dia tak sama panjang. Sebab tu kita bagi tepat. Okey? Alright. Saya bagi kerja rumah. Ini tu saya kata, kita akan buat sikit-sikit je sebab jangka masa belajar kita lama lagi, 6 bulan lagi. Tapi kita dah laju ke hadapan Muka surat 139. Cikgu Surat 139. bila Ni dia. nak sekolah?
Bila nak sekolah, lebih kurang 2 atau 3 minggu lagi. InsyaAllah. Bagus surat. Tunggu pengumuman dari cikgu awak. Okey, muka surat. Hai. Oh. Tok Mat. Awak nak bercakap, Tok Mat. Soal saya sebelum surat berapa? Muka surat 139. Sikit no, satu je. Satu tu je. Satu okey lah. Okey kan? Cukup kan? Okey? Cukup. Okey lah. Sebab minggu ni kita hanya mengenal saja bentuk itu, bentuk 3 dimensi ni. Okey, jadi ini saja muka surat 139. Padankan bentuk gambar dia dengan ciri-ciri dia, kemudian padankan pula dengan nama dia. Kalau bentuk lain saya tak kisah, tapi selalunya yang salah cuboid dengan kubus ni. Dia tertukar. Okey, ingat kubus ni bentuk dadu, cuboid ni bentuk kotak pensel. Alright. Okay, jadi itu sahaja untuk minggu ini. Satu muka surat saya rasa sekejap je dah siap. Biasa Ustaz Farin dia hantar paling awal. Satu muka surat je. Jadi terima kasih sebab awak hadir pada hari ini. Ada 64 orang, Alhamdulillah. Okay, kita akan jumpa insya-Allah minggu hadapan. Okay, jaga diri baik-baik. Okay. Walaupun tajuk ni tak ada sifir, tapi awak tetap hafal sifir. Kan, tajuk ni tak ada sifir, dia banyak awak tengok bentuk je. Tak ada kira-kira tambah tolak darab bahagi tapi awak tetap hafal sifir. Sampailah kita buka sekolah nanti, biasa saja sifir semua dah dapat. Okey. Jadi jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, stay at home. Siapa ada yang balik kampung tak minggu ni? Kita boleh letak sendiri. Siapa balik kampung? Ada. Okey. Masa ayah saya sendiri. Kalau balik kampung pun sama, tetap jaga SOP, jaga penjarakan, jaga kesihatan, jangan merayap. Kalau balik kampung jangan merayap tempat ramai orang. Okey. Sama saya insya-Allah balik kampung. Saya balik kampung. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.